Sampai Mirzan sekolah menengah dia boleh nampak benda-benda halus ni. Tapi bila masuk sekolah menengah, ada satu benda dalam bentuk bayangan perempuan yang ikut je ke mana Mirzan pergi bila dia keluar. Dalam rumah benda ni tak masuk. Bila keluar rumah nak pergi sekolah, Mirzan mesti nampak bayang perempuan ni tengah tunggu dia dekat tiang elektrik. Hari-hari macam tu. Dekat sekolah bila dalam kelas, bayang ni tunggu dekat tepi tingkap kelas. Lama-lama dah tak tahan kena kacau, Pakcik Mira bawa Mirzan pergi berubat dengan arwah Harun Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Kisah hari ni panjang sikit, ditulis oleh Mira, bukan nama sebenar. Kisah ni tentang rumah arwah atuk dia dekat Keramat yang penuh misteri. Rentetan dari kisah rumah atuk ni, ada kisah-kisah lain yang Mira kongsikan juga. Dah bersedia nak dengar kisah ni? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Kisah ni Mira akan ceritakan tentang rumah atuk dia yang misteri di Keramat, Kuala Lumpur. Rumah ni rumah banglo. Atuk Mira beli dengan harga murah lepas kejadian 13 Mei 1969. Ramai kaum Cina yang tinggal dekat situ berpindah lepas kejadian 13 Mei tu sebab dekat dengan tempat askar Melayu. Salah seorang pembeli tu ialah arwah atuk Mira ni. Rumah atuk ni besar. Tanah dia lebih kurang 10,000 kaki persegi. Arwah Tok Wan Mira ni pula suka tanam pokok bunga, jadi banyaklah pokok bunga orkid, bunga kertas dekat depan dan tepi rumah tu. Dekat belakang rumah ada pokok rambutan dan ada satu rumah kayu buat stor tempat letak barang-barang. Rumah atuk ni bila malam memang seram. Lampu pula malap. Lampu rumah dulu jenis yang suram tu, warna oren. Lampu panjang ada tapi dekat ruang tamu je. Dekat bilik-bilik memang pakailah lampu oren tu. Pintu masuk rumah ni sebelah kanan. Bila masuk rumah atuk ni ada dua ruang tamu besar, kiri dan kanan. Dekat sebelah kanan pintu masuk rumah tu ada tangga naik ke atas. Sebelah dua ruang tamu besar tu ada bilik makan. Dekat hujung ruang tamu, dekat tengah-tengah tu ada satu lorong koridor menuju ke belakang. Dekat kiri lorong ialah dapur dan kanan lorong ialah bilik. Dekat hujung lorong ni ada satu lagi ruang tamu kecil macam bilik TV, dan ada bilik lagi dan satu bilik air. Mira cukup tak suka lalu dekat lorong ni sebab gelap. Kalau siang pun gelap. Dulu-dulu kalau tengok TV dekat bawah, bila rasa nak pergi bilik air, terpaksa lalu lorong gelap ni. Mula-mula masuk lorong tu terus nampak hujung dinding yang ada lubang-lubang udara bentuk empat segi tu dengan bayang-bayang pokok rambutan dekat belakang rumah. Bila tengok pokok rambutan tu, mula-mula terbayanglah bentuk-bentuk lain, tapi tak pernah pula nampak benda-benda pelik dekat situ. Dekat belah atas ada 4 bilik tidur. Bilik yang Mira dengan keluarga dia selalu tidur bila balik KL ialah bilik paling belakang dekat tingkat atas. Bilik ni pun kena lalu lorong koridor yang gelap tu juga. Yang kanannya tingkap, kirinya ada bilik lain. Bilik ni menghadap pokok rambutan dan malam-malam selalulah nampak bayang-bayang pokok dan daun rambutan tu. Bilik ni pun ada ceritanya juga. Masa kecil dulu, boleh dikatakan setiap minggu Mira sekeluarga balik KL tidur rumah atuk. Mereka tinggal dekat pantai timur sebab mak abah Mira ni kerja dekat sana. Atuk nenek kedua-dua belah mak dan abah tinggal dekat KL dan Kajang. Jadi memang selalulah balik KL. Keluarga Mira ni banyak pengalaman kena kacau dekat rumah atuk. Abah, abang-abang dan Mira sendiri ada kena ganggu juga. Bukan keluarga mereka je, tapi keluarga makcik, sepupu-sepupu pun kena, dan kemuncaknya bila makcik Mira kena histeria teruk dekat rumah ni. Makan masa bertahun jugalah dia nak pulih.
Mula-mula Mira sedar rumah atuk ni ada sesuatu masa umur dia lebih kurang 5 tahun. Kena dekat lorong gelap menuju ke belakang rumah ni. Dekat ujung lorong tu ada satu ruang tamu kecil yang ada bilik-bilik dan bilik air. Mira perasan dekat siling ruang tamu tu ada kesan tapak kaki budak kecil macam 4-5 langkah macam tu. Tapak tu jelas macam dicop dengan ink warna tanah. Tapak pertama jelas, kemudian tapak seterusnya pudar sikit. Siling rumah dulu-dulu ni tinggi. Ada ke orang normal saja nak panjat tangga, angkat anak dan cop tapak kaki anak dia dekat siling tu? Jadi tapak kaki apa tu? Waktu tu pun Mira dah boleh fikir dan cuba tanya atuk dia. Kata atuk, tapak tu dah ada masa dia beli rumah tu dulu, dan macam tak nak layan sangat bila Mira tanya. Yang paling banyak pengalaman seram dekat rumah atuk ni ialah Man, abang sulung Mira. Dia tinggal dengan arwah atuk dan Dok Wan sejak baby sampai umur 6 tahun. Mak bapak Mira ni masa tu belajar dekat overseas, dan Man lahir masa mereka berdua masih belajar lagi. Disebabkan tak cukup duit nak sara anak dengan beasiswanya kecil, jadi atuk dan Tok Wan lah yang jaga si Man ni. Mereka lagi suka sebab Man ni cucu pertama mereka. Waktu tu Man selalu tidur dengan Tok Wan atau makcik Mira. Kata Man, bila malam selalu dia ternampak ada bayang-bayang satu keluarga. Ada bapa, mak dan 2 budak kecil. Budak kecil ni pula selalu ajak Man main dengan mereka. Man cakap pernah main melompat-lompat dengan budak-budak ni. Ada sekali tu Man terlepas cakap pada arwah Tok Wan pasal dia main dengan bayang budak-budak tu. Terkejut Tok Wan. Lepas tu sebelum tidur, Tok Wan baca ayat-ayat pendinding dan pagar si Man ni. Dah tak ada lagi bayang budak-budak kecil tu. Kacau Man. Selain bayang budak-budak tu, Man pernah juga cerita pasal satu benda jahat ni. Kena masa dia kecil juga. Ada satu malam, masa Man tengah tidur, dia terdengar bunyi benda mendengus. Dia terus terjaga, dan dalam gelap tu dia nampak pergerakan dekat sudut bilik. Orang berbadan besar, hitam dan botak. Yang paling menakutkan, matanya merah menyala. Bila makhluk tu sedar Man terjaga dan tengah tengok dia, terus dia menyeringai tunjuk taring dan perlahan-lahan berjalan ke arah Man. Man nak nangis tapi tak boleh. Makin lama benda tu makin dekat. Sampai lebih kurang 2 kaki, makhluk tu berhenti dan tundukkan badan menghadap muka Man sambil angkat kedua tangan macam nak cekik leher Man. Masa makhluk tu angkat tangan, Man nampak kuku tajam dia berwarna hitam. Tangan makhluk tu makin lama makin dekat dengan leher Man. Dia rasa dah nak mati dah masa tu dan mula pejamkan mata. Tiba-tiba Tok Wan bergerak, pusingkan badan dia dan terus makhluk tu hilang. Man apa lagi terus meraung dah gila-gila. Tok Wan terkejut. Dia terus pasang lampu dan peluk Man. Bila dah lama sikit baru mereka sambung tidur, tapi lampu tak tutup. Beberapa tahun lepas tu bila Man dah umur 20 tahun lebih, dia kena kacau dengan makhluk yang sama tapi waktu siang. Makcik Mira yang tengah gosok baju dekat bilik sebelah boleh terdengar Man ni macam bersilat dan maki hamun. Kata Man, waktu tu dia tak adalah rasa nak nangis, rasa nak bertumbuk dengan makhluk tu adalah. Makhluk tu pun takut dan terus hilang. Tak kacau Man lagi lepas tu. Man ni tinggal dengan atuk dan Tok Wan sampai umur 6 tahun kan. Bila umur dia 6 tahun, mak bapak Mira dah habis belajar dan balik Malaysia. Jadi mereka ambil balik Man dan bawa tinggal bersama tak jauh dari KL. Bila Man umur 9 tahun, mereka pindah sekali lagi dan kali ni dekat Kuantan. Lepas Man habis STPM, dia dapat tawaran ke UiTM Shah Alam. Tahun pertama Man tinggal dekat asrama, tapi bila masuk tahun kedua, dia balik tinggal dengan atuk dekat Keramat. Masa Man daftar masuk di Shah Alam tu, arwah Tok Wan sempat hantar cucu kesayangan dia, tapi bila Man tinggal balik dekat Keramat, Tok Wan dah meninggal. Jadi bermulalah kehidupan Man semula dekat Keramat. Dia tidur bilik atas bilik keluarga Mira kalau balik Keramat yang menghadap pokok rambutan tu. Masa ni banyak kalilah juga Man cakap dia kena kacau. Kadang-kadang waktu siang masa dia tengah baring sambil baca buku, tiba-tiba ada benda himpit badan dia sampai buku atas dada dia sengit kena tekan. Sekali-sekala keluarga Mira balik hujung minggu, sukalah Man sebab dia tak tidur sorang-sorang. Masa ni Man paling rapat dengan Fazrul, abang sepupu Mira. Fazrul ni beza 3 tahun dari Man. Mereka berdua ni macam belangkas. Makcik Mira, mak kepada Fazrul ni, ada beli rumah betul-betul berhadapan dengan rumah atuk, jauh sikit lah. Jadi mereka berdua ni selalulah jumpa. Bila berjumpa dan tak ada benda nak buat, selalulah rancang benda bukan-bukan yang mengarut. Pergi tempat macam hospital dan bangunan tinggal, cari hantulah atau main Ouija board tu. Walaupun rumah atuk dah cukup seram, tapi Man ni macam tak serik. Fazrul ni pula nakal sikit, perangai macam hantulah lebih kurang. Kalau keluarga Mira balik KL, Fazrul ni suka betul menyakat Rizal, abang nombor 2 Mira. Rizal ni muda 6 tahun dari Man dan 3 tahun dari Fazrul. Orangnya penakut sikit.
Ada satu hari tu Fazrul sakat Rizal, kata malam ni siaplah kau, nanti nampak hantu terapung tepi tingkap pandang kau. Rizal dah mula takut, tapi malam tu dia tidur satu bilik dengan Man dan Fazrul. Kebetulan malam tu Mira dan mak abah dia tidur dekat rumah atuk nenek belah abah dekat Kajang. Masa tengah tidur, Man terdengar bunyi pasir kena campak dalam bilik. Bila dia buka mata, Man nampak Fazrul tengah terkejang, macam cuba nak duduk tapi tak dapat, sambil ulang baca bismillah, bismillah, bismillah dengan mata tu tutup, pandang dekat tingkap. Perlahan Man pandang ke tingkap dan ternampak ada seorang perempuan berambut panjang pakai baju putih terapung dekat tingkap sambil tenung Fazrul. Man terus azan dan makhluk tu terus hilang. Lepas kejadian ni lah Fazrul insaf sikit, tapi kejap je lah. Fazrul ni paling rapat dengan Man. Dia tinggal depan rumah atuk sejak kecil sebab makcik Mira beli rumah situ, tapi kebanyakan masa dia lepak rumah atuk. Setiap kali keluarga Mira balik rumah atuk, ada je muka Fazrul ni. Walaupun dia muda 3 tahun dari Man, tapi kalau merancang apa-apa, nak ngorak awek ke, cari gaduh dengan orang atau cari hantu ke, Fazrul ni lah ketuanya. Abang-abang si Mira ni banyak mengikut je lah. Kalau dah mati akal, tak ada apa nak buat malam-malam tu, Fazrul selalu ajak Man dan Rizal main Ouija board. Masa budak-budak lu memang tak fikir dosa pahala lagi, fikir nak seronok je. Main Ouija board dekat rumah atuk pula tu, tapi sorok-sorok lah sampai atuk dengan mak abah Mira tak tahu. Bertambah banyak lah makhluk-makhluk tu datang rumah keramat ni. Kata Fazrul, selalunya roh yang datang kebanyakannya orang Cina dan orang putih. Ada sesekali datang orang Jepun. Tak tahulah macam mana mereka berkomunikasi. Untuk pengetahuan, yang panggil-panggil roh ni sebenarnya bukan roh, jin tau. Okey, sambung. Tapi ada sekali tu mereka main Ouija board dapat roh Melayu. Bila tengok nama Melayu, Man dah rasa cuak dan tak nak teruskan lagi mainan tu. Tapi Fazrul kata tenanglah, macam-macam dia tanya pada roh ni. Fazrul tanya pasal awek lah, dan soalan akhir dia tanya roh ni macam mana dia mati. Roh ni jawab bunuh diri, dan waktu tu semua meremang bulu roma. Mereka semua terdiam dan suruh roh tu balik. Benda tu tak nak balik. Asyik kata no je. Dalam 5 minit jugalah suruh roh tu pergi sampai Rizal menangis. Bila Man baca ayat kursi, baru roh tu nak pergi. Lepas tu mereka dah serik dan tak main lagi Ouija board sampai sekarang. Lagi satu cerita jadi dekat Fazrul dekat rumah keramat waktu bulan puasa. Punya nakal Fazrul ni, sampai bulan puasa pun dia kena kacau. Macam biasa, Fazrul tidur rumah atuk kalau abang-abang Mira ni ada. Lepas sahur, orang lain masih lepak borak-borak dekat bawah. Fazrul mengantuk, jadi dia terus naik ke bilik atas nak tidur semula. Masa masuk dalam bilik tu, Fazrul kata dia nampak ada lipas. Dia memang anti lipas punya. Fazrul terus pijak nak bunuh lipas tu. Yang peliknya, kata Fazrul, dia tengok badan lipas tu dah hancur, tapi masih boleh berjalan dan pergi ke tikar semayang. Sampai dekat tengah-tengah tikar semayang tu, lipas tu berhenti, macam tunduk sujud dan tak gerak dah lepas tu. Fazrul ni buat tak tahu je lah. Lepas tu dia terus tidur. Tak lama lepas tu, dia terjaga sebab perasan ada seorang lelaki pakai kopiah dan jubah putih berdiri sebelah katil. Lelaki tu renung tajam je ke arah Fazrul dan angkat kedua tangan macam nak cekik leher dia. Fazrul kata tangan lelaki tu panjang macam tangan lipas. Masa dia tengah panik nak kena cekik tu, Man masuk bilik dan perasan Fazrul ni dah terkejang dan dengar dia cakap bismillah, bismillah, bismillah. Man jadi penyelamat sekali lagi macam kes Fazrul nampak hantu perempuan tu. Tapi kali ni Man kata dia tak nampak pula apa-apa dekat tepi katil si Fazrul ni. Banyak lagi cerita pasal sepupu Mira si Fazrul ni. Selalunya dia kena kacau dengan benda-benda ni lepas menyakat Rizal, abang nombor 2 Mira. Rumah atuk ni sekarang dah jadi rumah Fazrul. Dia beli rumah ni daripada adik-beradik mak, dan rumah keramat ni dah diubah suai oleh Fazrul. Dia letak tingkap dan sliding door lebar-lebar dan cat rumah ni warna putih. Suasana rumah ni sekarang dah terang dan dah tak seram macam dulu lagi. Tak pernah lagi dengar cerita hantu dekat sini lepas Fazrul tinggal dengan isteri dan anak dia. Isteri Fazrul ni dengarnya penakut. Jadi Mira tak tanya apa-apalah dekat dia, nanti dia takut pula. Atuk dan Tok Wan Mira ni ada 8 orang anak. Mak Mira anak nombor 2, Makcik Mira mak kepada Fazrul ni anak ketiga, dan arwah Aunty Nisa, bukan nama sebenar tau, adalah anak ke-7. Waktu Mira kecil dulu, Aunty Nisa seorang je yang masih tinggal dengan Atuk dan Tok Wan sebab dia belum kahwin. Adik-beradik mak yang lain semua tengah belajar ataupun dah kahwin dan tinggal sendiri. Aunty Nisa ni bijak orangnya dan pandai bercakap. Dia pernah ambil TESL dekat UiTM Selatan Tanah Air. TESL ni singkatan bagi Teaching English as Second Language. Malangnya dia tak habis belajar.
cantik. Dia pernah jadi model dengan Nur Kumalasari lepas keluar dari UiTM. Tapi kejap je lah. Waktu Mira kecil, bila balik KL, selalu jugalah dia tidur dengan Aunty Nisa ni. Aunty Nisa sukalah yang anak-anak buah dia, baca bedtime story lah dan beli macam-macam hadiah. Bila Mira dah besar dan berkahwin, dah tak rapat sangat. Masa kecil dulu, Mira tak pernah perasan benda pelik pasal Aunty Nisa ni. Yang Mira tahu, dia memang baik setiap kali berjumpa. Rupanya Aunty Nisa dah mula kena kacau sejak mula belajar dekat UiTM lagi. Aunty Nisa ni ada mood sendiri. Bila angin dia tak kena, dia akan buat benda pelik. Contoh macam dia akan letak kerusi depan TV, duduk dan tenung satu-satu muka orang yang tengah tengok TV, atau dia akan mengamuk. Jadi Atuk ambil keputusan berhentikan dia dari belajar dan bawa balik KL. Bila dah balik KL ni, Aunty Nisa dah bertambah baik dan jarang buat hal. Tapi bila sesekali mood dia datang balik, Atuk akan telefon mak Mira cakap jangan balik KL minggu tu. Jadi sebab itulah Mira tak pernah nampak kepelikan Aunty Nisa, sebab mereka sekeluarga tak dibenarkan balik KL kalau Aunty Nisa tak sihat. Mula-mula Atuk dan Tok Wan ingat Aunty Nisa ada masalah kemurungan dan mungkin masalah mental waktu belajar dulu. Tak ada seorang pun yang syak dia kena sihir ke apa. Atuk dan Tok Wan tak percaya sangat sihir-sihir ni. Lama juga Aunty Nisa tinggal dengan Atuk dan Tok Wan dalam keadaan mood swing dia on off, hinggalah jodoh dia sampai masa umur dia 30 tahun. Setahun lepas arwah Aunty Nisa kahwin, dia lahirkan anak sulung bernama Adnan, sepupu lelaki Mira. Masa awal-awal tu okey je Aunty Nisa berpantang dekat rumah Tok. Mak abah Mira pergi haji lepas Aunty Nisa bersalin, dan Mira tinggal dekat rumah keramat tu dengan abang-abang dia. Lepas beberapa hari mak abah Mira ni balik daripada haji, mereka suruh Mira dengan adik-beradik dia tidur rumah makcik dekat depan rumah Atuk ni, rumah Fazrul. Mira okey je sebab dia memang rapat dengan adik-beradik Fazrul dan selalu tidur dekat situ. Esoknya sehari suntuk Mira tak jumpa mak abah dia. Tapi tak pelik sebab Mira merayau dengan adik Fazrul keliling keramat dan kakak Fazrul pun ada bawa mereka jalan-jalan pergi McD. Masuk malam kedua tidur dekat rumah depan tu, rumah Fazrul, Mira dah mula rindu mak abah dia. Tapi makcik dia tak bagi pergi rumah Tok. Dia siap tutup gate lagi rumah lagi. Padahal selalu terbuka je, dan siap pesan pada kakak sepupu Mira jangan bagi budak-budak ni pergi rumah Atuk. Tak lama lepas tu, mereka terdengar suara orang menjerit kuat sangat dari rumah Atuk. Kelang kabut mereka yang budak-budak ni keluar. Lepas tu, nampak mak turun bawah pergi ke pagar rumah makcik Mira. Dia panggil Man dan Fazrul pergi rumah Atuk. Mira dengan Rizal nak ikut tapi mak tak bagi. Jadi tinggallah Mira, Rizal, adik Fazrul dan 2 orang kakak Fazrul, teman mereka dekat rumah tu. Sepanjang malam tu, mereka intai dari tingkap dan nampak ramai orang kampung pergi rumah Atuk. Ada juga nampak orang kelang kabut keluar dari rumah. Agaknya nak ambil barang-barang apa yang patut. Mira dengan sepupu-sepupu dia cuba dengar apa yang orang tu cakap, tapi tak jelas. Walaupun rumah Atuk depan rumah makcik, tapi sebab jarak agak jauh, tak dapat dengar apa yang berlaku. Esoknya sehari suntuk Mira tak jumpa ibu, abah, Man dan Fazrul. Cuma makcik Mira, mak si Fazrul ni adalah juga balik kejap-kejap bagi sarapan dan masak tengah hari untuk mereka. Dan pesan anak sulung dia, kakak sepupu Mira, tolong masakkan Maggi kalau budak-budak ni lapar lagi. Masa ni Mira dah mula bengang sebab dah lama tak jumpa mak abah dia. Malam tu terpaksa tidur dekat rumah Fazrul lagi. Besok paginya mak, abah dan Man datang rumah makcik dengan kereta. Mereka dah siap pack beg-beg baju dan cakap yang mereka dah nak bertolak balik Kuantan. Masa dalam kereta nak balik Kuantan tu, mak, abah dan Man banyak senyap je. Tak ada cerita apa yang jadi dekat rumah Atuk semalam. Mira dan Rizal pula masa tu budak-budak lagi, tak adalah nak ambil tahu sangat pun. Mereka seronok sebab nak balik rumah dan nak mula sekolah balik. Lepas tu lama jugalah tak balik KL rumah Atuk. Beberapa tahun kemudian barulah Mira tahu cerita sebenar. Mak abah cakap beberapa hari lepas mereka balik haji tu, mereka perasan yang Aunty Nisa ni banyak senyap, termenung dan mula tak jaga baby Adnan, tak bagi susu, dan baby pula banyak menangis. Bila dia tanya, dia senyap je. Akhirnya Tok Wan dan mak ambil alih jaga baby. Suami Aunty Nisa ni pun dah mula takut nak tidur dengan dia sebab bila malam Aunty Nisa tak tidur tapi akan baring dekat katil dengan mata terbuka. Hari yang dia kena rasuk tu, mak bagi dia air zam-zam untuk dia minum, tapi Aunty Nisa ni tak nak. Air zam-zam tu dah dibaca Yasin dan dia beria tak nak minum sambil jegirkan mata dekat mak dan Tok Wan. Malam tu Atuk minta tolong ustaz dan imam masjid datang ke rumah sebab dah risau dengan keadaan Aunty Nisa ni. Yang ada masa tu Atuk, Tok Wan, mak abah Mira, suami Aunty Nisa dan mak si Fazrul. Bila imam sampai, Aunty Nisa dah mula tak senang duduk.
Bila Imam bercakap dengan atuk, Aunty Nisa halau Imam tu keluar dengan suara yang garau, yang bukan suara dia. Bila dah jadi macam tu, Uncle Ehsan, suami Aunty Nisa ni, keluar dan panggil orang kampung untuk datang tolong. Tak lama lepas tu, ramai orang lelaki datang rumah atuk dan mula baca ayat-ayat suci yang buat Aunty Nisa tak senang duduk dan cuba keluar dari rumah. Ada beberapa orang yang cuba tarik tangan Aunty Nisa dan masa itulah dia menjerit kuat dengan suara lelaki sampai mereka yang ada dekat rumah Fazrul pun boleh dengar. Lepas tu lah mak datang suruh Man dan Fazrul pergi rumah atuk sebab tak ramai orang lelaki di kalangan keluarga. Adik lelaki mak ada 3 orang tapi seorang tak ada dekat KL dan 2 orang lagi baru nak datang. Tenaga Aunty Nisa masa tu punyalah kuat sampai 4-5 orang yang cuba tahan dia dari keluar rumah terpelanting bila Aunty Nisa tolak. Imam cuba pegang kepala Aunty Nisa tapi kena tumbuk. Lepas tu ramai-ramai buat bulatan keliling Aunty Nisa dan baca ayat-ayat suci. Aunty Nisa gelakkan je dengan suara garau. Kata mak, Imam cuba lagi nak pegang kepala dan tak pasti apa dia baca. Kemudian dia hembus ke arah Aunty Nisa. Tak lama lepas tu, Aunty Nisa pingsan. Keadaan tenang sikit tapi Tok Wan dah nangis. Sedih tengok keadaan anak dia. Malam tu mereka ramai-ramai buat solat hajat dan selesai solat, orang kampung mula beransur pulang. Orang lelaki yang ada dekat rumah atuk masa tu, Abah, 2 orang pakcik, suami Aunty Nisa, Man dan Fazrul. Tak semua pakcik Mira datang. Seorang menantu atuk orang putih, seorang terlebih halim dan tak percaya benda-benda ni. Seorang lagi dah bercerai dengan makcik Mira, mak si Fazrul, dan seorang adik mak tak ada dekat KL. Sepupu lelaki yang lain semua kecil-kecil kecuali Man dan Fazrul. Yang perempuan cuma Tok Wan, mak Fazrul dan mak Mira je. Mak cakap malam tu dia pun tak pasti bila Aunty Nisa sedar balik. Tahu-tahu tengok Aunty Nisa dah bersandar dekat dinding sambil mata meliar tengok keliling bilik dia. Benda tu masih ada rupanya dan belum keluar. Semua orang ambil keputusan tidur dekat ruang tamu bahagian kiri dekat bawah rumah untuk berjaga-jaga. Orang lelaki ambil giliran untuk berjaga sementara yang lain tidur. Masa tu Aunty Nisa dah berdiri dan mundar-mandir sepanjang malam. Dia berjalan perlahan-lahan dan berjalan dekat satu laluan je sepanjang malam, iaitu dekat ruang tamu sebelah kanan menghala ke bilik makan dan balik semula ke ruang tamu. Masa giliran Abah berjaga, Abah kata Aunty Nisa berjalan mundar-mandir sambil sesekali pandang dan tersenyum dekat dia. Dalam hati, Abah cabar benda tu. Jangan kau datang dekat tempat family aku tidur. Kalau berani cuba datang. Abah ni memang berani. Prinsip dia tak takut pada benda-benda lain melainkan Allah je. Agaknya benda tu pun tahu. Dia tak cuba datang dekat tempat family Mira ni tidur. Dalam pukul 6 pagi tu, mak terjaga dan terasa nak pergi bilik air. Dia terpaksa lalu dekat laluan Aunty Nisa berjalan sebab bilik air dekat belakang rumah. Kalau mak nak pergi bilik air dekat atas pun kena lalu dekat Aunty Nisa juga. Jadi nak tak nak kena jugalah mak lalu dekat dia. Mak tunggu sampai Aunty Nisa berjalan melepasi ruang tamu menuju ke ruang makan. Cepat-cepat mak jalan ke bilik air. Sebelum mak sampai dekat lorong gelap menuju bilik air tu, Aunty Nisa dah membelakangi dia sebab berjalan ke ruang makan. Masa itulah mak nampak dekat bahagian belakang rambut Aunty Nisa ni ada sepasang mata berwarna hijau pandang tepat pada mak. Dalam keadaan seram dan terperanjat tu, cepat-cepat mak pergi bilik air dan beritahu Abah lepas tu. Esoknya keadaan Aunty Nisa tak berubah. Jadi atuk minta tolong seorang lagi ustaz. Ustaz ni cuba buat apa yang dia boleh tapi benda tu relax je, tak terkesan pun. Kesian atuk dan Tok Wan dengan baby Adnan nak kena jaga. Orang gaji Tok Wan pun dah lari sebab takut. Untuk beberapa bulan lepas tu, atuk dan Tok Wan agak terdesak untuk pulihkan Aunty Nisa ni. Ramai ustaz mereka dah jumpa. Daripada tak percaya dengan benda ni, Tok Wan siap jumpa bomoh tapi keadaan tak berubah. Sampailah mereka dengar pasal bomoh adik-beradik yang handal dekat Ipoh. Mereka ubatkan orang dengan ayat-ayat suci Al-Quran je. Jadi satu hari tu, 3 orang pakcik Mira, abang-abang Aunty Nisa ni, bawa Aunty Nisa pergi ke Ipoh untuk berjumpa dengan bomoh adik-beradik tu. Mula-mula Aunty Nisa tak nak pergi tapi pakcik-pakcik Mira paksa dan seret dia masuk dalam kereta. Mereka tumpang bermalam dekat rumah sepupu mak selama seminggu. Rumah tu rumah lama, kaki tangan kerajaan punya banglo. Rumah ni pun seram juga. Tambah pula dengan Aunty Nisa menumpang rumah tu. Seminggu berubat dengan bomoh adik-beradik tu, macam-macam berlaku. Sampai kata pakcik, dah macam dalam movie Amityville horror tu. Bila bomoh adik-beradik tu nak datang rumah, macam biasa Aunty Nisa akan mengamuk. Sepupu mak kunci pintu dalam rumah dengan gate luar sekali sebab Aunty Nisa pantang terlepa je mesti nak lari keluar. Bila berubat dengan bomoh adik-beradik ni, barulah tahu yang Aunty Nisa ni dihantar sihir oleh
3 orang. Aunty Nisa ni lawa. Masa dia belajar dekat UiTM dulu, memang ramai yang minat dekat dia. Ramai lelaki lah yang nak jadi boyfriend dia. Tapi Aunty Nisa waktu tu memang tak minat nak couple-couple ni. Jadi dalam ramai-ramai lelaki tu, adalah yang sakit hati bila kena reject dengan Aunty Nisa. Ada 2 orang lelaki yang hantar sihir pada dia sebab sakit hati. Salah seorangnya ialah kerabat raja dekat belah selatan. Menurut bomoh adik-beradik tu, sihir dari kerabat raja ni lah yang paling kuat dan susah nak dibuang. Yang dia kena histeria, mata hijau dekat belakang kepala, semua ni belaan dari orang ni lah. Satu lagi sihir dihantar pada arwah atuk oleh orang yang dengki dengan dia. Tapi terkena dekat Aunty Nisa sebab dia makan pisang yang orang tu bagi. Boleh jadi juga sebab atuk kuat mengaji dan sembahyang, jadi tak kenalah pada dia. Atuk cakap orang yang hantar pisang tu orang kampung tu juga. Dia tak kenal sangat dan pelik juga kenapa tiba-tiba orang tu datang rumah dan bagi pisang. Sampai atuk meninggal, dia tak bagi tahu pun siapa orang kampung tu. Dia diamkan je sebab mungkin tak nak anak cucu dia yang baran macam Fazrul pergi balas dendam. Jadi selama seminggu tu, hampir tiap-tiap malam Aunty Nisa naik hantu. Malam-malam dia akan gegar-gegar pintu rumah sebab tenaga dia kuat. Kadang-kadang dia dapat buka pintu rumah dan pergi gate depan dan gegar gate pula kuat-kuat sampai kena seret oleh pakcik-pakcik dan sepupu mak. Ada satu malam tu, pakcik nampak ada perempuan pandang dekat tingkap bilik atas masa mereka semua dekat luar nak seret Aunty Nisa masuk ke dalam rumah. Padahal semua orang dekat luar rumah masa tu. Kadang-kadang tengah malam tu, bila semua orang dah tidur, Aunty Nisa main piano sambil tekan keyboard piano tu kuat-kuat, jang 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 jang. Pakcik kata punyalah seram masa tu macam dalam cerita seram orang putih. Menurut sepupu mak, rumah mereka tinggal tu berhantu tapi taklah teruk sangat. Tapi sejak Aunty Nisa ada dekat situ, makin menjadi-jadi pula aktiviti hantu tu sebab dah jumpa ramai geng agaknya. Ada satu malam ni, lepas sari suntuk berubat dengan bomoh adik-beradik tu, Aunty Nisa pingsan dan tertidur terus. Pakcik-pakcik angkat Aunty Nisa tidur dekat bilik atas. Mereka semua tidur dekat bawah sebab nak jaga-jaga, tak nak Aunty Nisa lari keluar. Tengah malam tu, mereka dengar ada orang mandi dekat bilik air. Dalam bilik yang Aunty Nisa tengah tidur ni, ada suara perempuan yang kejap ketawa, kejap mengilai dan kejap menangis dalam bilik air tu. Mereka periksa dalam bilik, nampak Aunty Nisa masih tidur lagi. Jadi siapa dalam bilik air tu? Mereka tak kuasalah nak tengok sebab masing-masing pun dah seram semacam. Ada satu malam yang lain pula, sepupu mak tidur satu bilik dengan Aunty Nisa, temankan dia sebab nampak keadaan Aunty Nisa ni dah bertambah baik. Masa ni dah dekat seminggu dan nampak Aunty Nisa makin normal. Dalam bilik tu ada 2 single bed. Jadi Aunty Nisa tidur satu katil, satu lagi single bed ni sepupu mak tidur. Waktu malam tu, sepupu mak nampak hantu pocong dekat bawah bilik dan bawah katil. Aunty Nisa tengah baring sambil pandang dia. Sepupu mak terus bangun dan lari keluar bilik. Lepas seminggu, Aunty Nisa dah nampak okey. Kira macam dah sedar balik lah dan tak ada lagi buat benda-benda pelik. Adik-beradik bomoh tu pesan jangan tinggal solat dan selalu mengaji. Lepas seminggu tu, mereka pun balik KL. Masa ni Mira tak sedar pun apa yang jadi pada Aunty Nisa. Sebab bila dia sakit, Tok tak bagi dia balik KL. Selalunya bila Mira jumpa Aunty Nisa, dia macam normal je dan memang tak perasan langsung benda-benda yang mak ceritakan. Bila Aunty Nisa berubat dekat Ipoh tu pun Mira tak tahu. Lepas Aunty Nisa dah baik, dia tinggal dekat PJ dengan suami dan anak-anak dia. Hidup dia sederhana dan suami dia pun kerja biasa-biasa je sebagai kaki tangan kerajaan. Antara semua, Aunty Nisa ni yang kurang sikit dari semua segi berbanding adik-beradik yang lain. Walaupun dia nampak yang terpandai dalam adik-beradik mak, tapi Aunty Nisa ni tak pernah bekerja sebab sibuk jaga anak-anak dia yang seramai 5 orang tu. Dan dia dulu pun tak habis belajar. Tahun lepas, Aunty Nisa dapat tahu yang dia ada kanser seminggu sebelum hari raya. 3 minggu lepas tu Aunty Nisa meninggal. Al-Fatihah untuk Aunty Nisa. Okey, dah selesai cerita pasal Aunty Nisa. Sekarang cerita pengalaman seram Mira dengan abah dia dekat rumah ni. Mira pernah kena sekali je. Ada satu malam tu, masa tengah tidur, tiba-tiba terasa kena himpit. Tak lama lepas tu dengar suara lelaki gelak dekat telinga. Mira tak nampak apa pun sebab mata dia tertutup. Lepas baca ayat kursi, hilang dah. Tak adalah takut sangat. Pengalaman Mira tak stroke Man dan Fazrul kena. Rizal pun kena lebih kurang sama je. Kena impit je. Abah pun ada juga kena sekali. Selain masa jaga Aunty Nisa histeria tu, abah kena masa tengah tidur. Dia terjaga bila terdengar bunyi dengung. Bila abah buka mata je, dia nampak ada 2 cahaya laser warna merah dan hijau tengah bergerak laju. Zup, 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 zup. Salah satu lampu laser tu pergi belakang abah dan pegang tangan dia ke belakang.
Satu lagi datang ke arah depan macam nak serang Abah. Abah tak takut masa tu. Dia meronta dan cuba serang balik benda-benda tu. Tak lama lepas tu, agaknya sebab Abah ni nak lawan balik, benda tu lari keluar tingkap. Jadi itu je lah cerita Abah pasal rumah atuk ni. Atuk dan Tok Wan pula tak pernah cerita apa-apa pasal kena kacau ke tak. Jadi Mira agak mereka memang tak pernah kena kacau. Rumah Mak Fazrul dekat depan rumah atuk ni pun ada cerita juga sebenarnya. Tak lama lepas Aunty Nisa baik dari disihir, Mak Fazrul kahwin baru dan pindah ke rumah suami dekat tempat lain. Masa ni Fazrul dan adik-beradik dia pun tengah belajar dekat uni, jadi tak tinggal sekali dengan mak mereka. Rumah Mak Fazrul ni lama terbiar kosong sebab tak disewakan. Tapi masih ada lah semua perabot sebab sekali-sekala mereka tidur dekat situ juga. Ada sekali tu kakak sulung Fazrul kahwin. Kenduri dibuat dekat rumah suami baru Mak Fazrul ni. Mereka ni keturunan Minang dan arwah atuk lahir dekat Padang, Sumatera. Jadi ramai saudara mara dari sana datang. Disebabkan rumah Mak Fazrul ni kosong, jadi dia suruh saudara mara daripada Indonesia ni tidur sana. Mereka tinggal rumah Mak Fazrul ni 2 malam je. Lepas tu mereka cakap nak duduk rumah saudara lain dekat Shah Alam. Waktu tu tak fikir apa-apalah yang pelik pun. Tapi bila jumpa saudara mara dekat Shah Alam, mereka cerita yang saudara mara dari Indonesia ni kena kacau dekat rumah Fazrul tu. Mereka cakap malam lepas balik dari kenduri kahwin tu, masuk-masuk je rumah, nampak kelibat perempuan tengah terbaring dekat sofa sambil pandang mereka. Nampak jelas benda tu tiba-tiba hilang. Sekali lagi ada seorang ni nak pergi toilet, ada bayang-bayang halang pintu bilik air tu. Jadi esoknya sebab tak sanggup lagi nak duduk dekat situ, semua cabut keluar. Yang peliknya Fazrul, mak dia dan adik-beradik dia semua tak pernah kena apa-apa dekat rumah tu. Sebab tu Mira agak yang setan-setan ni tak kacau tuan rumah tapi kacau tetamu je. Sebab atuk dan Tok Wan pun tak pernah kena apa-apa. Cerita ni pasal Mirzan, adik sepupu lelaki Mira. Mirzan ni boleh nampak makhluk-makhluk halus masa dia kecil dalam umur 7 tahun. Mirzan ni anak kepada pakcik Mira, adik pada mak. Dia muda 2 tahun dari Mira dan agak rapat sebab umur lebih kurang. Selalunya kalau Mira balik KL, 2 orang pakcik dengan family mereka selalu ajak family Mira ni pergi bercuti atau keluar makan. Selalu jugalah Mira tidur rumah mereka. Masa tu dekat Bangi dan Kampung Baru. Mira memang rapat dengan sepupu-sepupu dari 2 keluarga ni sebab umur sama. Macam adik-beradik Fazrul tu tua sikit. Ada satu malam tu mereka pergi dinner ramai-ramai dekat satu restoran Arab dekat tengah-tengah KL. Masa tu dalam akhir tahun 80-an. Restoran tu menghadap bangunan rumah flat. Tengah makan-makan tu, tiba-tiba Mirzan menjerit dan tunjuk ke arah rumah flat tu. Dia kata dia nampak ada seorang lelaki Cina nak terjun dari balkoni. Mereka semua tengoklah dekat rumah flat tu, tak ada nampak apa-apa pun. Mirzan kata lelaki Cina tu pakai singlet dengan seluar pendek. Lama dia ulang-alik dekat balkoni tu, ulang-alik. Sekali Mirzan tengok, dia dah panjat balkoni nak terjun. Lepas dia jerit, lelaki tu tak jadi terjun. Mereka beria lah tengok dekat depan tu, memang tak nampak apa-apa pun. Tak lama lepas tu, Mirzan kata lelaki tu dah hilang dan dia menggigil-gigil dalam restoran tu. Itulah kali pertama dia nampak hantu. Lepas tu hijab dia terbuka. Dekat semua tempat dia boleh nampak hantu. Sejak kejadian dia nampak hantu lelaki Cina tu, Mirzan dah mula boleh nampak semua makhluk halus dekat sekeliling dia. Waktu bulan-bulan pertama dia nampak, dia selalu menangis. Kadang-kadang dalam bilik, bila nak tidur, dia nampak 2-3 ekor benda tu. Macam-macam rupa kata dia. Bila pakcik Mira pasang ayat-ayat Quran dalam bilik, barulah kurang sikit. Ada satu malam ni, mereka ramai-ramai naik van bapa Mirzan nak pergi dinner dekat luar. Mereka yang lain semua tengah borak-borak dan nyanyi ramai-ramai lagu dekat radio. Tapi si Mirzan ni senyap je dengan muka pucat. Mereka tanyalah kenapa. Van tu ada moonroof dekat atas. Penutup moonroof tu pula tengah terbuka. Mirzan cakap ada nenek tua warna biru tengah tengok dia dekat moonroof tu. Mereka semua terus senyap. Sejak tu mereka dah tak tanya dah Mirzan lagi kalau nampak dia lain macam, sebab takut. Ada sekali pula, tak silap malam hari raya, ramai-ramai dekat rumah atuk main bunga api dan buayan sambil borak-borak dekat depan rumah lah luar. Tengah borak-borak tu, Fazrul pergi tanya Mirzan, kau ada nampak apa-apa tak sekarang ni? Mirzan cakap ada 2 ekor tengah duduk dekat pokok besar depan rumah tu sambil pandang mereka. Seekor dekat tepi buayan ni dan ada seorang perempuan berdiri dekat tepi Fazrul. Masa tu Mirzan dah biasa dah, jadi cara dia cakap tu pun macam biasalah, tak takut. Dia sebabkan bengang dengan Fazrul gatal pergi tanya. Seorang lagi sepupu tanya Mirzan, dekat rumah Fazrul depan tu ada nampak apa-apa tak?
Mirzan cakap ada 2-3 ekor tengah main lari-lari kat bilik atas rumah sambil intai-intai mereka dari tingkap. Lepas tu Fazrul tak tanya dah, tapi disebabkan masa tu ramai, tak adalah rasa seram sangat. Sampai Mirzan sekolah menengah, dia boleh nampak benda-benda halus ni. Tapi bila masuk sekolah menengah, ada satu benda dalam bentuk bayangan perempuan yang ikut je ke mana Mirzan pergi bila dia keluar. Dalam rumah benda ni tak masuk. Bila keluar rumah nak pergi sekolah, Mirzan mesti nampak bayang perempuan ni tengah tunggu dia dekat tiang elektrik. Hari-hari macam tu. Dekat sekolah bila dalam kelas, bayang ni tunggu dekat tepi tingkap kelas. Lama-lama dah tak tahan kena kacau, Pakcik Mira bawa Mirzan pergi berubat dengan arwah Harun Din. Mirzan ni boleh dikatakan kacak jugalah, putih. Macam campuran Arab pun ada, tapi Melayu totok sebenarnya. Benda bayang perempuan ni suka dan nak berkawan dengan Mirzan. Jadi arwah Harun Din kata pada Mirzan ni yang dia kena halau benda ni sendiri. Kalau tak cakap apa-apa nanti benda ni ingat kita nak berkawan pula dengan dia. Lepas tu arwah Harun Din ada buat arawatan sikit lah. Lepas dah berubat, Mirzan dah tak nampak lagi benda-benda halus ni lagi. Tak lama lepas Mira lahir, Abah naik pangkat dan ditransfer ke Pahang. Mereka tinggal di satu kawasan perumahan dekat Bandar Kuantan tu. Abah beli rumah teres 2 tingkat dekat Lorong Sri Kuantan. Kalau dekat rumah atuk, Mira bernasib baik lah sebab tak kena kacau sangat. Setakat kena impit dengan dengar bunyi ketawa dekat telinga tu pun sekali je. Tapi dekat rumah Kuantan ni lain macam sikit. Apa yang Man kena dekat rumah atuk dekat Keramat tu, Mira pula kena lebih kurang sama dekat rumah Kuantan ni. Rumah Kuantan ni agak besar sikit kalau nak dibandingkan dengan rumah teres sekarang. Ada 4 bilik, 1 bilik dekat bawah, 3 bilik dekat atas. Abang-abang Mira berkongsi bilik. Mira tidur seorang lah. Sejak kecil lagi memang mak abah suruh Mira tidur seorang. Lepas tu lampu mesti tutup dan pintu bilik masing-masing tutup rapat waktu malam. Kadang-kadang Mira tak ngantuk lagi tapi abah dah suruh dia tidur. Jadi terkebir-kebir lah Mira dalam bilik gelap tu bila tak boleh tidur. Kawasan rumah ni ramai orang Cina dan mereka suka beli anjing. Banyak kali jugalah sebelum Mira kena kacau ni, anjing-anjing tu mesti menyalak dan melolong kuat-kuat. Waktu tu Mira dah rasa pasti dia kena kacau punya sebab bulu roma dah meremang serentak dengan telinga berdengung. Lepas tu kena impit dan dengar suara gelak kuat dekat telinga dia. Kadang-kadang siap package nampak bayang-bayang depan mata. Mira kena macam ni 5-6 kali jugalah. Ada sekali tu Mira tak ingat bila masa dia masuk tidur. Tahu-tahu je dia tengah duduk dekat meja study dalam gelap sambil tangan dia pegang patung-patung babi macam tengah main. Dulu Mira memang suka patung babi ni. Mira tak ingat sebab mengigau ke apa. Tapi bayangkan seram jugalah bila bangun-bangun dalam gelap tangan tengah pegang patung Barbie tu. Lepas tu Mira campak patung tu dan terus tidur atas katil. Kejadian yang paling seram pernah berlaku dekat Mira masa dia tengah demam. Disebabkan Mira demam, mak abah ajak tidur sekali lah. Mira tidur atas katil dengan mak abah tidur dekat sebelah Mira bawah. Tengah tidur tu tiba-tiba bulu roma dia meremang. Dia nak tarik tangan mak sebab takut. Bila nak tarik tangan mak tu, Mira nampak mak dia tengah tersenyum dekat dia. Tapi mata mak dia warna hijau. Mak siap tanya, "Apa hantu kau nampak tu?" Mira dah nak pingsan dah masa tu. Rasa macam nak terkencing dalam suar. Dah lah demam. Kelang kabut Mira baca ayat kursi. Tapi sebab tunggang langgang agaknya, banyak kali juga baca benda tu tak hilang-hilang juga. Tapi lepas baca kali keempat, baru benda tu bertukar jadi kelawar dan terbang keluar ikut tingkap. Bila ingat balik, dah macam drama pun ada. Lepas dah tenang, baru Mira bagi tahu mak abah dia yang dia kena kacau. Tilam pun basah malam tu sebab terkencing. Abang Mira, si Rizal tu pun ada kena kacau juga dekat rumah Kuantan ni, tapi dah lupa macam mana dia kena. Man tak kena apa-apa dekat rumah Kuantan, padahal dekat rumah Keramat teruk dia kena. Mira pelik sebenarnya, kenapa dekat rumah Kuantan ni dia banyak kali kena kacau. Rumah bukan lama, dibina awal tahun 80-an. Lepas tu rumah bukan besar mana, jadi dekat dengan rumah jiran-jiran. Mira duduk Kuantan sampai umur dia 14 tahun. Lepas tu mereka pindah balik ke KL lepas abah dia bersara. Lepas bersara, abah beli rumah dekat Bukit Antarabangsa pula.
Rumah bukit antarabangsa ni sebenarnya okey, tak ada kena kacau sangat. Kena impit dan dengar orang gelak adalah sekali dua. Cuma ada sekali tu Mira kena masa bulan puasa. Rumah ni dekat dengan tepi kedai-kedai, ada Giant dan Petronas. Jadi rumah ni tak sunyi dan tak adalah seram mana. Besar lebih kurang rumah teres dekat Kuantan tu. Adalah sekali bulan puasa tu, mak ketuk pintu bilik suruh bangun sahur. Tapi masa tu macam malas sangat nak bangun sebab mengantuk. Mira cakap lah tak nak sahur sebab dah makan sebelum tidur tadi. Padahal tak pun. Tak lama lepas tu dia sambung tidur semula. Tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kiri Mira. Nak kata perempuan bukan, nak kata lelaki pun bukan, tapi macam suara pondan mengada. Dia tanya, "Tak sahur ke tu?" Terus terlompat Mira dari katil. Cepat-cepat dia pasang lampu. Lepas tu setiap kali nak tidur mesti Mira pasang lampu bilik air supaya tak gelap sangat. Itu je lah pengalaman Mira kena kacau dekat bukit antarabangsa ni. Tapi ada satu cerita pengalaman kawan baik abang Mira, Siman tu. Nama kawan baik Man ni Jack. Dia ni kawan baik Man masa dekat UiTM dulu. Jack menyewa dekat bukit antarabangsa lepas habis belajar dan dapat kerja. Abah tak suka sangat si Jack ni sebab macam gatal sikit dan nampak sangat dia nak ngorat si Mira. Kalau naik bukit nak menuju bukit antarabangsa ni, pandang belah kiri akan nampak tempat air kumbahan. Tapi dekat belakang tempat air kumbahan ni boleh nampak batu-batu nisan. Bukit nak naik ke atas ni ada kubur Cina sebenarnya. Tapi Mira tak adalah rasa seram kalau naik bukit ni malam-malam, apa lagi siang. Tak seram macam kawasan Keramat tu. Jadi balik pada cerita si Jack ni. Ada sekali tu pada pukul 2 pagi, Jack balik rumah sorang-sorang. Sebelum naik bukit tu, dia nampak dekat tepi jalan ada seorang perempuan Cina tengah berjalan. Perempuan Cina tu lawa dan pakai baju merah. Si Jack ni kan gatal sikit, jadi dia pun berhentilah kereta tepi perempuan tu dan tanya nak pergi mana. Perempuan tu cakap nak balik rumah dekat atas bukit. Jack pun tumpang galah perempuan tu. Jack kata dalam kereta perempuan tu senyap je. Lepas sampai dekat atas, Jack tanyalah nak turun dekat mana. Perempuan tu pandang Jack dan nampak sebelah muka perempuan tu tengkorak. Lepas tu perempuan Cina tu gelak dan terus hilang. Jack terus demam seminggu. Lepas kejadian tu dah hilang sikit rasa gatal dia tu. Itu jelas cerita pasal bukit antarabangsa. Lepas kahwin, Mira pindah Batu Gajah dalam 2 tahun sebab suami dia mengajar dekat uni sana. Dekat Batu Gajah tak ada kena kacau apa-apa pun, walaupun rumah sewa Mira ni dekat je dengan Kelly Castle. Lepas tinggal Batu Gajah, Mira pindah ke Australia. Waktu dekat UM dulu, Mira pernah tinggal setahun dekat kolej kediaman kedua depan tasik UM. Kolej kediaman ni tak adalah cerita apa sangat. Cuma kalau siapa pernah jadi penghuni dekat sini, mesti perasan kalau dengar radio selalu bertukar ke radio Tamil. Mira dulu suka dengar Hit FM, tapi bila tengah dengar tu selalu akan bertukar sendiri ke radio Tamil. Kadang-kadang waktu siang pun boleh bertukar. Mula-mula Mira ingat dia seorang je kena. Lepas tu bila borak-borak dengan kakak-kakak sini, baru tahu orang lain pun kena juga. Tak adalah seram sangat. Ni cerita kawan Mira bernama Nana dekat kolej kediaman lain. Kolej kediaman ni bukan dalam kawasan UM tapi luar. Bangunan kolej asrama ni baru dan setiap bilik ada 2 single bed. Jadi cuma muat 2 orang je. Single bed ni dipisahkan dengan papan dekat tengah untuk privasi. Cuma hujung katil je nampak. Ada sekali tu roommate Nana ni balik kampung, jadi tinggal Nana seorang je lah dekat dalam bilik tu. Masa Nana terjaga tengah malam, dia menghadap katil satu lagi dan perasan roommate dia tengah tidur sebab nampak ujung katil tu. Lepas tu terfikir, roommate dia belum balik lagi. Siapa dekat katil tu? Waktu dia tengah kelang kabut berfikir bercampur dengan seram tu, benda tu berbunyi. Dia tanya, "Dah tahu ke tu?" Nana terus panik sambil baca apa yang patut. Benda tu boleh gelak-gelak. Tak lama lepas tu terus gaib. Satu lagi cerita berlaku pada kawan Mira bernama Intan. Kadang-kadang ada kelas yang habis malam dalam pukul 9 malam. Lepas tu buat pembincangan pula. Kalau ada presentation jadi lewatlah balik asrama. Jadi Intan ni balik asrama pada pukul 11 malam. Dia pergi bilik air nak mandi sebelum tidur. Masa masuk bilik air tu, Intan terdengar ada orang lain tengah mandi sambil menyanyi. Intan kenal semua orang dekat tingkat tu dan suara perempuan ni macam biasa dia dengar, tapi Intan tak pasti siapa. Jadi dia tanyalah, "Woi, siapa tu?" Suara ni cakap, "Teka lah." Intan sebutlah nama kawan-kawan dia yang lain, tapi suara tu cakap, bukan, teka lagi. Bilik mandi dekat asrama ni tak ada pintu, guna lansir je. Jadi Intan ni dah naik bengang, macam main-main pula. Dia tarik lansir tu. Tengok-tengok diri dia sendiri tengah pandang dia sambil tersengih.
Pasal tu suara macam biasa dengar sebab suara dia sendiri. Intan terus pingsan. Satu lagi cerita dekat kolej kediaman terjadi pada kawan Mira bernama Ila. Bilik Ila ni ada 4 orang. Satu malam tu 4 orang roommate ni termasuk Ila pergi ke bilik air sama-sama. Bila dah habis urusan dekat toilet, mereka berempat ni baliklah bilik. Yang 3 orang masih berborak, yang seorang lagi dah naik atas katil tidur. Tak lama lepas tu mereka dengar suara kawan yang tidur atas katil ni dekat luar bilik. Dia tengah ketuk pintu bilik dengan kuat sebab pintu dah kunci. Suara dekat luar tu cakap, "Woi, apa pasal kunci pintu ni? Apa pasal korang tinggalkan aku dekat toilet seorang-seorang?" Terkejutlah yang 3 orang ni yang tengah borak ni. Masa ni masing-masing dah pandang orang yang tengah tidur tu. Dia tidur membelakangkan badan tapi tak bergerak dan senyap je. Ila dah rasa yang dalam bilik ni bukan orang, jadi cepat-cepat dia buka pintu. Lepas pintu terbuka, masing-masing pandang katil dan nampak hantu yang berupa kawan mereka dekat luar ni bangun. Dia menjeling sambil senyum dan terus gaib. Zoom. Nasib baik Mira tak pernah kena macam ni waktu duduk setahun dekat kolej kediaman tu. Mira dah lama jugalah tinggal dekat sini dan bolehlah buat kesimpulan hantu dekat Australia ni tak menakutkan berbanding dekat Malaysia. Dekat sini mana pernah dengar kena kacau hantu kalau drive dekat highway tengah-tengah malam atau pagi buta. Mana ada pontianak langsui dengan kain putih kejar orang atau duduk atas pokok mengilai. Tak pernah lah dengar hantu sini suka gelak atau tegur-tegur macam dekat Malaysia. Rumah Mira ni dekat dengan kubur Guildford Cemetery. Kubur ni campur Muslim dan Kristian. Malam-malam kalau lalu kubur ni pun tak rasa takut langsung. Cuma kalau drive malam dengan anak-anak, Mira ikut jalan lain lah. Tak lalu kubur ni sebab ada pengalaman tak best juga pasal ni. Sebelum tinggal dekat tempat sekarang ni, Mira pernah tinggal dekat Melbourne 3 tahun tapi tak ada kena kacau apa pun. Tahun 2011 mereka pindah ke Perth dan tahun 2013 pindah masuk ke rumah sekarang ni. Rumah ni standard macam rumah lain dekat sini. Rumah sebuah dan 1 tingkat. Rumah ni baru dan waktu mula-mula pindah tak ada apa-apa. Cuma ada satu malam tu Mira tidur, tiba-tiba rasa macam berdebar-debar. Dia pandang sudut bilik dan nampak macam bayang-bayang warna merah tapi tak jelas. Cepat-cepat Mira kejut suami dia. Bayang tu terus hilang. Lepas kejadian malam tu, untuk seminggu 2 tu Mira asyik terbayang setan dalam bentuk tengkorak pakai baju pengantin perempuan siap dengan veil tengah berdiri dekat sliding door luar bilik dia. Tak tahu kenapa Mira tak pernah nampak sebab sliding door tu tutup dengan lansir tapi dapat rasa je. Cuba juga Google cari murder case ke pengantin kena bunuh ke apa dekat kawasan ni. Tak ada pula. 2 minggu kemudian perasaan takut tu hilang macam tu je. Lepas 9 bulan pindah rumah sekarang ni, Mira bersalin anak nombor 2. Dia tak berpantang sangat walaupun mak ada dekat sini. Teruk jugalah kena marah. Lepas 2 minggu bersalin, dah mula rasa bosan terperap dekat rumah je. Ajaklah suami berjalan naik kereta bawa baby dengan anak pertama sekali. Mereka jalan-jalan pergi pantai yang agak jauh dari kawasan rumah. Masa nak balik dah nak maghrib. Suami Mira lalu jalan kubur pula. Tak sempat nak bagi warning. Suami Mira tak percaya hantu-hantu ni. Kononnya sebab dia tak pernah kena. Tapi rasanya dia penakut sebab kalau dulu-dulu sebelum beli rumah, Mira teringin nak sewa rumah-rumah lama. Ada rumah yang ratusan tahun dekat sini. Suami dia tak nak. Sama juga kalau nak bercuti, ambil Airbnb je atau hotel. Dia mesti tak nak rumah lama. Cakap je lah takut kan. Malam tu lepas balik, baby menangis tak henti-henti sepanjang malam. Mata baby asyik pandang atas je. Puas Mira baca ayat kursi. Lalas mak tidur sekali dengan baby dan berzikir sepanjang malam. Dekat nak pagi barulah baby tidur. Esoknya memang teruk lah Mira kena marah dengan mak dia. Lepas tu kalau keluar malam dengan budak-budak, mereka elak lalu jalan kubur. Melainkan kalau drive sorang-sorang lah. Lalu je kawasan tu. Sebab kawasan kubur ni tak seram dan shortcut. Cuma sekali je lah sepanjang 7 tahun Mira dah duduk dekat rumah sekarang ni, dia dengar suara. Hari kejadian tu, siangnya mak cakap pada anak sulung Mira ni, dia kata tak elok simpan patung. Anak Mira dapat hadiah birthday patung Anna Frozen yang besar tu. Mak cakap kena buang patung ni sebab dalam dia kosong. Nanti hantu boleh duduk. Anak Mira tak puas lagi dengan hadiah birthday dia, jadi dia kata nak buang esok. Malam tu dalam pukul 3 pagi, Mira bangun nak minum air. Masa pergi dapur, Mira dengar suara perempuan 2 orang tengah berborak. Kuat suara dia macam dalam rumah. Bilik anak Mira ni dekat dengan dapur. Lepas dengar suara tu, Mira masuk bilik anak dia, ambil patung tu dan terus buang dalam tong sampah dekat luar rumah. Ada masa-masa lain selalunya kena kacau dalam bentuk mimpi atau mainan budak-budak ni berbunyi. Dalam mimpi benda ni bukan berani sangat tapi nak kacau juga.
Contoh, Mira nampak budak perempuan dalam mimpi tapi dia tak berani pandang. Muka tunduk je. Bila Mira nak tengok muka dia, dia berpaling dan tunduk je. Tapi masa tu Mira terjaga. Kalau mainan pula, selalu malam-malam berbunyi sendiri dalam 2-3 mainan serentak walaupun tak bergerak. Masa Mira tengah type cerita hantu pasal dekat UM tu, tengah seram-seram sambil type tu, tiba-tiba 2 musical box anak dia berbunyi sendiri. Padahal siang tak pernah pun berbunyi kalau anak-anak dia tak main. Ni cerita pasal kawan Mira, pangkat adik-adik bernama Tahir. Dia kerja sebagai chef dekat Perth. Muda 12 tahun dari Mira laki bini. Tahir panggil Mira kakak je. Mira dan suami rapat dengan mak ayah Tahir yang mereka panggil Kak Mahani dan Abang Zahir. Kata Kak Mahani, Tahir ni dari kecil lagi kerap sangat kena ganggu. Mereka ni orang Taiping, Perak. Atuk Tahir ada kilang roti dekat Taiping. Kadang-kadang Kak Mahani akan drive van jemput pekerja kilang dan hantar ke rumah masing-masing. Masa tu umur Tahir lebih kurang 3 tahun. Kadang-kadang waktu tengah drive van tu, Kak Mahani kata ada pontianak terbang dekat tepi van sambil pandang Tahir. Tahir masa tu dah boleh cakap sikit, sebut hantu-hantu-hantu. Ada sekali tu mereka ambil gambar ramai-ramai waktu malam dalam rumah open house hari raya. Dalam gambar tu nampak ada pocong berdiri sebelah Tahir. Lepas tu mereka terus buang gambar tu. Tahun 2007, lepas Kak Mahani dapat PR, mereka sekeluarga pindah ke Perth. Tahir habiskan sekolah menengah dekat sini. Lepas tu ambil diploma dalam kulinari. Rumah pertama mereka sewa di kawasan perumahan bernama Morley. Sewanya murah, jadi sebab itulah cepat-cepat mereka hantar permohonan nak tinggal sini. Rumah ni ada 4 bilik. Besar, tapi kata Tahir dalam rumah tu sentiasa kelam. Bilik yang Tahir tidur tu ada hantu perempuan tua yang selalu kacau dia. Kalau Tahir tak ada dekat rumah, hantu tu akan merayap dekat dapur dan kacau Kak Mahani pula, mak dia. Tahir cakap dia ada ambil gambar dan nampak hantu orang tua tu siap ada taring. Tapi Mira tak sempat tengok sebab tak kenal lagi masa tu. Kak Mahani kata sekarang kalau lalu rumah sewa tu nampak buruk, macam tak ada orang tinggal dengan rumput-rumput panjang. Lepas tu mereka beli rumah di kawasan dekat dengan Ellenbrook. Kawasan ni jauh sikit dari bandar Perth. Kalau nak pergi sana kena lalu Swan Valley dan Caversham yang popular dengan pelancong sebab ada ladang anggur, Chocolate Factory dan Caversham Wildlife Park. Swan Valley ni pula dekat dengan bandar lama Guildford dan sekolah paling awal di Perth ni terletak di Guildford. Apa kaitannya? Meh nak cerita ni. Masa ni Tahir dah kerja dekat Crown Hotel, kerja chef dekat hotel ni. Waktu kerja tak menentu. Jadi satu hari tu Tahir habis kerja dalam pukul 2 pagi. Dia pun balik kerja drive macam biasalah, lalu kawasan Swan Valley dengan Caversham ni. Kawasan ni sunyi jugalah malam-malam sebab banyak tanah lapang dan rumah pun jauh-jauh. Sambil drive tu si Tahir mesej lah kawan-kawan dia. Tengah-tengah mesej tu Tahir dengar kamera phone dia berbunyi cik. Dia ingat tak tekan dan buat tak tahu je lah. Esok paginya dia tengok ada satu gambar dalam phone dia, gambar tepi jalan dekat pokok besar waktu malam. Dia tengok balik macam dekat Swan Valley. Lepas tu baru dia teringat yang dia dengar kamera phone dia berbunyi semalam. Tahir nampak macam ada kelibat orang dekat bawah pokok tu. Bila zoom, nampak bayangan budak perempuan pakai baju sekolah. Mira dah tengok gambar tu, memang seram gila. Budak tu rambut pendek macam Bob Haircut. Bila zoom bahagian muka, nampak 2 dot hitam dekat mata. Uniform dia warna hitam paras lutut dan Peter Pan color warna putih macam gambar ni. Yang paling seram, dekat bahagian yang sepatutnya tangan dia ada macam bentuk kilat warna merah. Tangan dia panjang sampai ke kaki. Tempat yang Tahir terambil gambar tu dekat dengan Guildford Primary School, sekolah tertua yang wujud sejak tahun 1868. Mungkin budak dari sekolah tu. Tahir ni jenis suka tukar-tukar kerja. Lepas tu dia minta kerja lain, dapat dekat hotel di sebuah pulau. Tahir suka kerja sini sebab tempat tu cantik dan suka rakan kerja semua. Tapi tak sampai seminggu, dia berhenti balik ke Perth semula. Dia tak tahan kena kacau. Tempat tinggal untuk staf hotel sediakan. Tahir dapat bilik macam rumah sebuah, jauh dari staf lain. Tiap-tiap malam kena kacau. Benda tu ketuk bilik dari tengah malam sampai ke pagi. Tahir ada tunjuk video, memang dengar bunyi ketuk-ketuk tak henti dekat pintu bilik dia. Nak minta bilik lain dah penuh pula. Itu je lah yang kosong. Jadi Tahir berhenti. Lepas tu dia kerja dekat airport. Tahir ni pernah kena sihir juga.
ex tunang dia dekat Malaysia hantar hantu siam pada Tahir sebab sakit hati. Padahal ex tunang dia yang buat hal ada boyfriend lain. Mira tak pernah tengok lah Tahir kena sampuk, tapi Kak Mahani kata bila Tahir kena kacau dengan hantu siam ni, dia tak sedar macam mabuk dan siap menari siam lagi. Dalam 2 minggu jugalah Tahir jadi macam tu dan terpaksa berhenti kerja. Lepas 2 minggu berjaya jumpa seorang ustaz Melayu yang boleh ubatkan Tahir. Lepas tu dia okey dan sambung kerja balik. Dah lama jugalah tak dengar Tahir kena kacau. Sekarang ni dia sibuk cari girlfriend lain, asyik tukar girlfriend dan putus, macam nak balas dendam pada ex tunang dia pula. Ni cerita pasal Mak Mira pula. Mak ni dulu cikgu, balik dari UK awal tahun 70-an. Dia mengajar English dan Domestic Science dekat sekolah dewasa di KL. Tak pasti apa nama sekolah tu. Sekarang dah tak ada kot. Sekolah ni ada asrama. Mak jadi warden sekali. Dia ada buat round tiap-tiap malam dari bilik ke bilik. Ada satu malam tu, dia perasan pelajar-pelajar tengah borak-borak dalam bilik tak tidur lagi. Mereka terkejut tengok Mak datang dan cakap, tak sangka puan datang lagi. Selalu buat round sekali je. Mak pun terkejut sebab malam tu baru sekali dia datang. Tapi tak nak takutkan pelajar dia, dia kata dia datang lagi sebab dengar mereka bising dan suruh tidur. Siapa yang serupa dengan Mak buat round sebelum tu? Cerita yang ni pula bukan Mak sendiri yang nampak, tapi kawan-kawan rapat dia, cikgu juga. Lepas kerja dekat KL, Mak pindah kerja dekat satu negeri ni. Mula-mula jadi cikgu dekat sekolah menengah, kemudian pensyarah dekat maktab perguruan. Dua-dua sekolah menengah dan maktab perguruan tempat Mak kerja ni dinamakan sempena nama seorang tokoh. Tak payahlah sebut siapa sebab cerita penampakan ni berkaitan dengan dia. Tokoh ni sewaktu hayatnya kerap jugalah datang buat lawatan rasmi ke sekolah dan maktab yang dinamakan sempena nama beliau. Kadang-kadang join main badminton dengan cikgu. Beliau meninggal waktu Mak mengajar dekat maktab. Waktu beliau meninggal, bertebar cerita-cerita kurang enak didengar. Tak lama lepas pengebumian dia, cikgu-cikgu dan pelajar sekolah atau maktab elakkan diri dari stay back atau buat aktiviti sampai larut petang dekat sekolah. Banyak yang nampak kelibat beliau di sekitar sekolah atau maktab. Kawan Mak, cikgu sukan, ada sekali tu dia balik lewat petang dan nak kemas barang-barang sukan. Dia masuk bilik kod dan petik lampu. Tak, dia nampak tokoh tu tengah main badminton sorang-sorang. Mak sendiri tak pernah nampak, tapi kawan-kawan dia memang ramai nampak tokoh ni lepas beliau dah meninggal dunia. Yang Mira dengar, family tokoh ni ada buat sesuatu, panggil ustaz, buat kenduri macam tu lah. Tak lama lepas tu, penampakan beliau dekat sekolah dan maktab dah tak ada lagi orang nampak. Alright, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya, hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.